Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah perkenankan kita berada dalam rumah Allah untuk sama-sama kita mengikuti pengajian ilmu yang di mana pada malam ini kita membicarakan khas mengenai tajuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Para jemaah sekalian, apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditambahkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak LPM Masjid Al-Istighfar yang sudi untuk kita menjadikan pengajian kelas malam ini sebagai satu muzakarah mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan demikianlah muslim dan muslimat rahimakumullah yang berada dalam rumah Allah Masjid Al-Istighfar ini, jangan lupa berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita dikurniakan pahala i'tikaf. Dan pahala i'tikaf itu seperti mana dalam sepotong riwayat, sesiapa yang beriktikaf dalam rumah Allah buat seketika, Allah jauhkan dia dengan neraka, antara dia dengan neraka 3 batang sungai. Setiap satu batang sungai lebarnya antara langit dengan bumi. Subhanallah. Jadi itulah kelebihannya kita kalau berada dalam rumah Allah, kita berniat i'tikaf. Kalau tidak niat i'tikaf, maka tak adalah dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Tak ada niat, ada pahala. Tak ada niat, tak ada pahala. Ya, para jemaah yang mengikuti pengajian ataupun syarahan ini di rumah, maka kita ucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan dapatlah pahala kita menuntut ilmu. Walaupun mungkin kita tak dapat pahala beriktikaf di masjid, tapi dengan kita mengikuti pengajian ini adalah merupakan satu pengajian ilmu di mana dalam pelajaran kita, pelajaran peristiwa perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita membicarakannya. Allah dalam syaitan rajim wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada manusia itu hari-hari kebesaran Allah. Apakah di hari kebesaran Allah? Peristiwa-peristiwa besar yang berlaku seperti peristiwanya turun Al-Quran, seperti peristiwanya baginda Nabi SAW diangkat jadi seorang Nabi dan Rasul, dan seperti juga peristiwanya Isra dan Mi'raj. Perkara Isra dan Mi'raj ini seperti mana yang telah kita sedia maklum, ia berlaku pada tanggal 20 malam 27 Rajab. Itulah yang telah kebanyakan alim ulama kita bersepakat. Walaupun ada perbezaan pendapat pada sebahagian ulama, tetapi kebanyakan alim ulama kita telah bersetuju perkara itu berlaku pada malam 27 Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan satu kebesaran dan kemuliaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita atas diri baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri semua
maklum, kalaulah kita umat yang beriman, malam yang paling besar sekali untuk kita ialah malam Lailatul Qadar. Kerana kita tahu ibadat pada malam Lailatul Qadar melebihi daripada ibadat 1000 bulan. Tetapi bagi diri baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling istimewa sekali kepada baginda ialah malam Isra' dan Mi'raj. Kerana pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril melepasi langit yang pertama, kedua, sampailah lepas langit yang ketujuh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu malam saja daripada Makkah Al-Mukarramah pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit dan kemudian turun ke Baitul Maqdis dan kemudian balik ke Makkah dalam satu malam. Perkara ini tak berlaku pada siapa pada Nabi dan Rasul atau pada jin dan manusia yang lain sebelum Nabi SAW, dan takkan berlaku selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah khususiyah special hanya untuk bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Taala nak tunjukkan bagaimana tinggi mulia darjatnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi sekalian makhluk yang lain, maupun jin dan manusia, maupun rasul dan malaikat, maupun langit dan bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih tinggi darjatnya melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah Taala nak tunjukkan kepada kita. Begitulah muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Taala kerana telah menjadikan kita daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat daripada Nabi yang sangat unggul, yang sangat mulia dan sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebenarnya berlaku setelah berlakunya peristiwa yang menyedihkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu setelah kewafatannya isteri Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri yang banyak berkorban untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah isteri baginda Nabi yang pertama sekali dan yang melahirkan semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Ibrahim yang dilahirkan oleh isteri yang bernama Maryam Qibtiyah. Demikian pula setelah kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dalam tahun yang sama juga kewafatannya pakcik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abu Talib bin Abdul Muttalib, beliau ni adalah orang yang tulang belakang dan pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah, orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat menentang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak melakukan sesuatu keburukan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menghormati Abu Talib, kerana Abu Talib merupakan salah seorang pemuka pembesar daripada orang-orang kalangan Quraisy. Maka dengan sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan apa-apa oleh orang kafir Mekah. Tetapi setelah kewafatan kedua orang insan yang sangat membela dan menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Taala, maka orang kafir Quraisy membuat sesuka hati mereka penganiayaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu berlaku pada tahun yang ke-11, iaitu setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada umur baginda 40 tahun, dan pada selepas 11 tahun menjalankan dakwah berlakulah peristiwa yang menyedihkan, dan itulah dinamakan Amu Huzun, iaitu tahun sedih, tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala nak gembirakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi dibawa dalam satu malam perjalanan yang begitu cantik dan luar biasa, dan itulah dia peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Isra', A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkatkan di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya akan tanda-tanda kebenaran kami. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Sungguh Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ya muslimin rahimakumullah, ayat yang pertama daripada surah Al-Isra' juz yang ke-15 ini memberitakan kepada kita di mana ayat ini bermula dengan perkataan
Subhana, maha suci Allah. Dan apabila sesuatu surah itu bermula dengan perkataan Subhana, maha suci Allah, ia menggambarkan bahawa dalam surah itu ada sesuatu cerita yang agak pelik. Kerana kita ni apabila berlaku sesuatu benda yang pelik, kita akan membaca tasbih Subhanallah. Seperti mana kalau kita melihat seorang nenek tua yang berumur 80 tahun tiba-tiba mengandung. Pelik tak? Pelik lah. Apa kita kata? Subhanallah. Jadi nenek tua apa mengandung? Dan itulah yang berlaku pada Siti Sarah. Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim mengandung pada umur 80 tahun. Dan itu kehendak Allah. Dan begitu juga apabila seseorang kita yang tak ada suami tiba-tiba mengandung, kita pun kata Subhanallah. Dan itulah yang berlaku pada Siti Maryam. Walaupun dia belum bernikah kahwin, tapi Allah jadikan di mana dia mengandungkan Nabi Isa AS tanpa berayah. Subhanallah. Dan demikianlah juga perkara peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Isra' Mi'raj ini berlaku satu perkara yang tak masuk di akal. Gambarkan seseorang yang nak berangkat dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis memerlukan masa 1 bulan, dan kemudian balik pada Baitul Maqdis ke Mekah memerlukan 1 bulan lagi perjalanan unta, maka itu makan masa 2 bulan. Tapi baginda Nabi SAW dalam 1 malam saja daripada Mekah ke Baitul Maqdis, bukan sekadar Baitul Maqdis, naik pula ke lepas langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik pula ke Baitul Maqdis, balik pula ke Mekah, semuanya dalam 1 malam yang sangat singkat. Bukan 1 malam 5-6 jam, tidak, sangat singkat. Di dalam riwayat hadis menyebutkan apabila Rasulullah SAW pulang ke kota Mekah, pembaringan yang asal sebelum baginda berangkat ke Baitul Maqdis, tempat hangat. Apa tu hangat-hangat? Masih panas lagi. Kata kalau tuan-tuan dan puan bangun tengah malam pergi ke buang air kecil, pergi ke toilet, kemudian balik tempat tidur tu masih lagi panas-panas, bekas daripada pembaringan kita. Jadi gambarkan Nabi SAW sudah berjalan begitu jauh daripada Mekah Baitul Maqdis, naik Sidratul Muntaha, balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah, tapi tempat baring Nabi itu masih lagi panas-panas. Maknanya berapa jam? 1 jam, 2 jam? Tak ada. 20 minit, 30 minit? Tak ada. Mungkin dalam 5 minit, mungkin dalam 3 minit. Takkan macam tu sekali pendek. Begitulah Allah Ta'ala Maha berkuasa melakukan segalanya. Kerana apa? Kerana masa itu dikuasai oleh siapa? Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan masa. Dia yang kontrol masa. Dia yang kontrol the time untuk nak cepatkan atau nak lambatkan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu satu perkara yang tak masuk di akal. Bahkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah pulang daripada Isra' dan Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menong di depan rumahnya pada waktu pagi. Maka datang Abu Jahal dan kata, "Ya Muhammad, apa yang kau menongkan? Ada cerita baru ke?" Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tadi malam aku pergi ke Baitul Maqdis dan aku menghadap pada Rabbul Alamin, dan kemudian balik Baitul Maqdis, kemudian balik ke Mekah." Abu Jahal kata, Muhammad, engkau tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, kau naik ke langit, kemudian turun Baitul Maqdis, balik ke Mekah dalam tadi 1 malam. Nak tak kalau aku kumpulkan orang Mekah, engkau cakap apa yang kau cakap pada aku? Nabi kata, ya, akan aku beritakan. Otak fikiran kita tahu-tahu ni Abu Jahal ni ada niat jahat ni. Dia nak menjadikan Nabi tu alat ketawa supaya orang ketawakan Nabi. Tapi Nabi SAW orangnya Al-Amin, orang yang jujur. Orangnya tu tabligh, menyampaikan apa saja yang disampaikan Allah pada dia, Nabi akan sampaikan kepada umatnya. Walaupun mungkin umatnya tak dapat terima dari segi hukum akal, tapi itulah perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal kumpulkan semua orang kafir Mekah. Mari orang Mekah. Ini Muhammad ada cerita baru yang special ni. Mari kita dengarkan. Dikumpulkan semua mereka tu di depan Bukit Safa. Apabila dikumpulkan depan Bukit Safa, maka Abu Jahal kata, "Ya Muhammad, ceritakanlah kepada mereka seperti mana kau bagi tahu pada aku tadi pagi." Maka Nabi SAW pun beritahu bahawa tadi malam aku berangkat daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis, dan kemudian balik ke kota Mekah Al-Mukarramah. Maka apabila orang Mekah dengarkan macam tu, semua orang Mekah yang kafir tu semua ketawa. Muhammad dah gila dah. Apakah dia boleh pergi ke Baitul Maqdis 1 malam pergi balik dengan naik ke Sidratul Muntaha?
Kita ni nak pergi ke Baitul Maqdis makan 1 bulan, nak balik makan 1 bulan, dia pergi dalam 1 malam saja. Memang tak masuk akal. Maka orang semua ketawakan Nabi kita SAW. Orang-orang yang lemah iman, orang Islam yang lemah iman menjadi terbalik iman, yang menjadi murtad. Alamak, Nabi kita dah jadi orang gila, Nabi kita dah tak betul lah, dah tinggalkan Islam. Itulah dia cubaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau na'udzubillah, kalau kita ada pada zaman itu, kita pun tak tahu iman kita boleh kekal ke ataupun kita pun terbalik, na'udzubillah. Tapi begitulah dia cubaan Allah Ta'ala kepada orang beriman pada saat tersebut. Maka begitulah dia, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pulang daripada Baitul Maqdis itu, maka orang-orang kafir Mekah mengetawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada antara mereka itu pergi bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ini kawan kau ni kata yang dia pada satu malam dia sudah pergi ke Baitul Maqdis dan dia sudah balik dalam 1 malam. Betul ke? Kau percaya ke apa dia kata?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Kalau dia cakap lebih dari itu pun aku akan percaya." Kerana dia tak pernah berbohong, walau sekali pun dia tak pernah berbohong. Itulah sebab nama Siddiq, yang sangat membenarkan. Itulah dikatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang kafir Mekah ini yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, mereka pun berkata, "Ya Muhammad, kalau betul engkau ni sudah sampai ke Baitul Maqdis, maka kau beritahu kepada kami bagaimana pintu-pintu Baitul Maqdis." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia sampai ke Baitul Maqdis menaiki burak. Burak ni kalau kita kata macam helikopter lah, landing terus direct masuk ke tengah-tengah Baitul Maqdis. Nabi bukan masuk melalui pintu. Tak, kalau kita melalui pintu masjid kan kita masuk pintu. Ini direct terus masuk dari tengah-tengah masjid. Mana nak tahu pintu Baitul Maqdis? Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kota Baitul Maqdis di depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mendetailkan, menerangkan satu persatu pintu-pintu Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi pintu Baitul Maqdis yang keliling di tembok Baitul Maqdis ada lebih kurang 7 pintu, dan memasuki kawasan Masjid Al-Aqsa ada lebih kurang 12 pintu. Subhanallah. Saya sendiri pun bila baca hadis ini waktu kita belajar dulu, kita pun tak faham. Apa maksud pintu-pintu ni? Kita masuk Singapura mana masuk pintu, masuk immigration adalah, tapi masuk pintu tak ada. Rupa-rupanya bila sampai ke Baitul Maqdis baru kita faham. Kota Baitul Maqdis ni sebenarnya dikelilingi oleh tembok, menjadi macam fortress, macam benteng. Jadi kota Baitul Maqdis dikelilingi oleh tembok. Ini adalah merupakan salah satu taktik-taktik pada zaman-zaman dahulu, di mana raja-raja atau pemerintah bila mereka membuatkan sesuatu kota yang penting, tempat kita katakan administrasi dia, tempat pusat dia, dia akan buatkan tembok supaya apabila datang musuh yang mereka tak dapat lawan, dia akan tutup pintunya. Jadi musuh tak boleh serbu masuk dalam. Itu yang kita selalu tengok gambar Roman sebagainya kan. Jadi itu dia punya taktiknya. Dan begitulah juga Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni pada zaman Roman dulu, sebenarnya yang membangunkan kota Baitul Maqdis ni, orang yang pertama yang membangunkan kota Baitul Maqdis ni namanya Al-Malikus Sadiq. Malik Sadiq. Malik tu raja, Sadiq tu yang benar. Dia adalah orang yang beragama Islam, mentauhidkan Allah SWT. Dia sudah datang ke Baitul Maqdis 3,000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Dan dia menyembah Allah SWT, Tuhan yang satu. Dan dialah juga yang telah membangunkan benteng Baitul Maqdis, iaitu fortress, tembok yang mengelilingi Baitul Maqdis. Jadi zaman dulu Baitul Maqdis itu kecil. Tetapi apabila datang zaman pemerintahan Roman, kemudian datang pemerintahan Persian, kemudian datang pula pemerintahan Islam, maka tembok itu makin lama makin dibesarkan kerana orang makin ramai duduk dalam kota Baitul Maqdis. Jadi begitu. Jadi waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, zaman itu zaman pemerintah Roman ke atas Baitul Maqdis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, memang sudah ada fortress, sudah ada tembok, sudah ada kita katakan benteng Baitul Maqdis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk melalui pintu. Nabi terus landing kat tengah-tengah. Sebab Nabi naik helikopter. Helikopter apa? Burak. Ya, jadi burak ini Allah Taala berikan nama dia burak. Burak tu ialah kuda yang bersayap.
Ya, burak ini dia punya laju dia, pantas dia tu seperti mana kalau disebutkan sejauh mana kita memandang, sejauh tu satu langkah dia pergi. Masya Allah. Jadi kalau kita boleh pandang 5 kilometer atau 10 kilometer, burak ini satu kali langkah pup sudah sampai 10 kilometer. Lebih cepat daripada F-16, lebih laju daripada lightning. Itulah sebab namanya burak. Arti nama burak maknanya lightning atau petir. Itu gelaran dia. Tapi burak ini bukan nama satu ekor haiwan, tidak. Jadi dalam syurga tu banyak burak. Tapi salah satunya diambil untuk jadi tonggangan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kata banyak kuda, tapi satu kuda diambil. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, burak ini sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di satu tembok, kemudian nak ikat ni tak ada tempat nak ikat. Jadi Jibril cocokkan jarinya ke tembok batu itu, kemudian jadi lubang dan Nabi pun ikatkan burak itu di lubang tersebut. Dan lubang itu sampai sekarang hari ini pun masih ada lagi. Ya, kalau ada slide boleh saya tunjukkan juga. Tapi malangnya tak dapat kita adakan slide kerana sebab teknikal kita yang belum lagi yang tersiap sedia. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, maka Nabi ikat burak dan kemudian Nabi masuk terus dan untuk solat bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Baitul Maqdis, maka dipimpin oleh malaikat Jibril dan semua para nabi-nabi dan rasul sudah ada siap di saf untuk tunggu Nabi sampai untuk solat berjemaah. Seramai 124,000 nabi dan rasul. 124,000 nabi dan rasul. Secara kita katakan secara detail, iaitu 124,000 nabi, di antara nabi-nabi itu 313 rasul. 313 rasul. Apa beza nabi dengan rasul? Nabi ialah orang yang mendapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Manakala rasul, orang yang mendapat wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Jadi semua rasul adalah nabi kerana dapat wahyu. Tapi tidak semua nabi adalah rasul kerana tak semua nabi diperintahkan untuk berdakwah. Jadi antara nabi, di antara rasul-rasul 313 yang wajib kita ketahui, yang wajib kita tahu nama-nama dia ialah sebanyak rasul-rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebanyak mana? Sebanyak 25 rasul-rasul. Jadi kalau kita test malam ini setiap satu orang sebutkan 25 rasul, agaknya pas ke fail Boleh ingat? Dah tak ingat dah Ustaz. Nama penyanyi boleh ingat. Nama pelakon ingat. Nama Rasul dan Quran tak ingat. Macam mana ni? Kita ni kata orang beriman. Beriman kita pada Rasul-Rasul Allah. Tapi bila disebut nama, saja dengar. Nampak tuan-tuan? Kena belajar tu. Itu rukun iman tu. Rukun iman 6 perkara. Salah satunya beriman pada Rasul-Rasul. Rasul-Rasul yang paling sikit kita kenal dan kita tahu 25 Rasul. Sedangkan Rasul tu banyak 313. Jadi itulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan di antara Rasul yang 313, 25 Rasul disebut oleh Allah dalam Quran. Dan daripada 25 Rasul itu ada 5 Rasul yang dinamakan dia Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa dia? Yang sungguh-sungguh menjalankan dakwah. Sungguh-sungguh berazam untuk mengembangkan agama Allah. Yang lain pun sungguh-sungguh juga. Tapi yang ini 5 ni orang kata power lah ya. Yang sungguh-sungguh. Antaranya Nabi Allah Nuh AS, Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Musa AS, Nabi Allah Isa AS dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh ingat? Nabi Nuh AS, lagi Nabi Ibrahim AS, lagi Nabi Musa AS, lagi Nabi Isa AS dan lagi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi. Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Sayyidina Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu dia tuan-tuan. Ini 5 Nabi ini namanya Ulul Azmi yang sungguh-sungguh menjalankan dakwah. Bermati-matian menjalankan dakwah. Itulah dia tuan-tuan. Di antara 5 Ulul Azmi ini yang paling top number 1 ialah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim barik alaihi. Baiklah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke tempat Baitul Maqdis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh semua nabi-nabi dan rasul. Antaranya di dalam kebanyakannya dalam roh
Tetapi ada 4 Nabi dan Rasul dalam roh dan jasad. Tak mati lagi. Ada 4 Nabi yang tak mati lagi. Masih dalam roh dan jasad. Dan 2 Nabi yang duduk di langit, 2 Nabi yang duduk di bumi. Yang duduk di langit tu siapa dia? Nabi Idris AS dan Nabi Isa AS. Dan 2 yang duduk di bumi siapa dia? Nabi Ilyas AS dan Nabi Khidir AS. Jadi 4 Nabi ini masih hidup sampai hari ini dengan roh dan jasad. Belum mati lagi. Belum diambil roh dia oleh malaikat maut, belum lagi. Tapi yang lain-lain semua Nabi sudah diambil rohnya ataupun sudah meninggal dunia dan berkumpul di Baitul Maqdis bersama-sama Nabi SAW dalam bentuk roh. Melainkan 4 Nabi ini roh dan jasad. Kemudian Nabi kita Rasulullah SAW dipegang tangannya oleh malaikat Jibril, dikamatkan salat dan kemudian letakkan Nabi di hadapan untuk dijadikan imam. Dan kemudian semayang Nabi menjadi imam 2 rakaat dan semuanya Nabi-Nabi dan Rasul menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita lihat peristiwa ini, dia mempunyai isyarat. Mempunyai isyarat apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada semua Nabi dan Rasul, inilah dia imamul muttaqin. Imam 9 orang yang bertakwa. Sebab semua Nabi dan Rasul orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW jadi imam. Inilah dia imam muttaqin. Dan inilah dia pemimpin kamu, Sayyidul Mursalin. Iaitu Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian Nabi dan Rasul. Kamu semua jadi makmum, dia jadi imam. Dan inilah dia khataman nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Sebenarnya semua Nabi-Nabi dan Rasul sudah mengetahui bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling mulia sekali. Dan semua Nabi dan Rasul tahu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu ayat yang tadi Pak Imam kita baca. Tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang Rasul. Bukanlah dia bapa seorang lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup sekalian Nabi-Nabi. Jadi dalam ayat ini Allah nak beritahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Dan mengenai diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil janji daripada semua Nabi dan Rasul. Daripada Nabi Adam AS, setiap Nabi dan Rasul yang diutus Allah, sampailah pada Nabi Isa AS, Nabi yang sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah mengambil janji dengan mereka. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala iaitu waqad akhadna mitsaqan nabiyyi. Ingatlah akhadna mitsaqan nabiyina. Ingatlah ketika kami mengambil janji daripada sekalian nabi-nabi. Ambil janji apa? Apabila datang Nabi akhir zaman ni, la tu'minun nabihi wa la tansuranna. Hendaklah kamu beriman dengan dia dan hendaklah kamu membelanya. Jadi semua Nabi dan Rasul semua tahu Nabi, the last Nabi adalah Nabi yang paling mulia. Kita semua diperintahkan untuk beriman dengan dia dan kita semua diperintahkan untuk membelanya. Jadi semua Nabi-Nabi dan Rasul bercita-cita untuk bertemu dengan Nabi kita Rasulullah SAW. Apakah tidak kalau kita semua diberitahu dalam masyarakat kita ada satu orang yang paling baik, yang paling bagus sekali, yang dikasihi oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Kita semua nak tengok, nak jumpa siapa dia. Semua bercita-cita nak jumpa Nabi akhir zaman ni. Ini Nabi akhir zaman ni yang paling mulia, yang paling tinggi darjahnya. Kerana dia Allah jadikan alam semesta ini semua. Maka semua Nabi-Nabi itu tak berpeluang. Kenapa? Kerana mereka telah kembali pada Allah SWT. Tetapi Allah tidak menghampakan mereka. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah kumpulkan semua para Nabi-Nabi dan Rasul dapat berjumpa dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Boleh saya minum air tuan-tuan? Haus tekak pula. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak hampakan Nabi-Nabi dan Rasul itu. Allah temukan
ditemukan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Soalan kita, kenapa ditemukan di Baitul Maqdis? Kenapa tidak sahaja ditemukan di Mekah, di Kaabah, depan Kaabah, kiblat? Jawapannya ialah kerana Baitul Maqdis adalah kiblat semua nabi-nabi, termasuk nabi kita juga. Jangan kita lupa, kita umat Islam berkiblatkan Baitul Maqdis selama 16 bulan sebelum tukar kiblat ke Kaabah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas pada peristiwa Isra Mi'raj diwajibkan Allah Taala solat 5 waktu dengan umatnya menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Dan setelah 16 bulan barulah peristiwa pertukaran kiblat menghadap ke Baitullah, ke Kaabah Al-Musyarrafah. Itu kisahnya tukar kiblat pula. Itu siapa yang biasa pergi ke Madinah, pergi masjid 2 kiblat kan? Itu kisahnya masjid 2 kiblat, tukar kiblat. Jadi begitulah semua nabi-nabi itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tapi soalannya, kenapa Allah Taala jadikan kiblat di Baitul Maqdis? Jawapannya kerana Baitul Maqdis adalah bumi yang paling dekat sekali dengan lapisan langit yang pertama. Jadi langit dengan bumi ni tuan-tuan dan puan-puan, antara bumi dengan langit ada berbeza-beza distance dia. Tapi distance antara Baitul Maqdis dengan langit dunia pertama yang paling dekat dibandingkan dengan bumi atau tempat-tempat yang lain. Satu. Keduanya ialah kerana Baitul Maqdis di dalamnya terletaknya batu syurga. Batu syurga. Dan itulah dia menjadi kiblatnya kepada sekalian umat yang beriman. Itulah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "May yusirruhu an yanzur ila sakratil jannah falyanzur ila sakratil Baitul Maqdis." Siapa yang ingin melihat batu syurga, lihatlah dia batu Baitul Maqdis. Ya, sayang saya tak ada slide kita nak tunjukkan ya. Sebab saya dah siap dah slide-nya tapi tak pula terjadi ya. Apa nak buat? Jadi batu ni besar tuan-tuan, batu ni besar. Ya, besar macam bukit kita, small mountain hill kita kata ya. Dan batu ini ialah batu syurga. Di mana waktu Nabi Allah Adam AS diturunkan daripada syurga, Allah turunkan beberapa batu, antaranya ialah Hajar Aswad dan antaranya ialah batu Baitul Maqdis. Sebab tu Nabi mengatakan sakhratu Baitul Maqdis min sukhuril jannah. Batu Baitul Maqdis ialah daripada batu-batu syurga. Bukan semua batu. Batu yang khusus yang sekarang ini dibinakan masjid di atasnya, dan bangunan masjid itu ada dom, ada kubah, kubah dia warna emas. Ya, itu dom itu masjid itu dinamai apa? The Dome of Rock. The Dome of Rock, kubah batu. Atau dalam bahasa Arab Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Saya waktu pergi ziarah Baitul Maqdis, saya pun rasa macam question mark. Kenapa nama kubah batu? Dia bukan batu, ni kubah ni. Kubah yang kita nampak warna emas tu sebenarnya bukan warna emas, tapi betul-betul emas. Betul-betul emas. Emas yang dihadiahkan oleh almarhum King Hussein of Jordan sebelum dia meninggal. Dia jual istana dia di London dengan berapa puluh juta, kemudian 92 juta. Kemudian lepas tu dia hadiahkan, dia belikan keping-keping emas, dia buatkan kubah. Jadi kubah tu bukan warna, bukan cat. Memang betul-betul emas. Sebab tu dia bersinar terus menerus. Kalau warna cat, lama-lama dia hilang. Ya, dia luntur. Tetapi emas, dia tak hilang warna dia. Kita dapat sekeping pun jadilah. Ya, banyak keping dia tu. Itu dia punya cerita lah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi itulah sebab namanya Qubbatul Sakhra, the Dome of Rock. Jadi batu itu batu syurga. Oleh kerana Allah telah meletakkan batu syurga di Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis dijadikan Allah sebagai kiblat kepada semua umat yang beriman daripada zaman Nabi Adam AS sampai pada umat Nabi Isa AS, sampai kepada kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Cuma kita menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan sahaja. Tak lama. 1 tahun 4 bulan. Kenapa tak lama Ustaz? Sebab orang-orang Yahudi, mereka memang menghadap Baitul Maqdis. Jadi mereka memparallel kepada Nabi kita SAW. Muhammad ni tak ada kiblat, dia tompang-tompang kiblat kita. Jadi Nabi rasa macam tertekan, sedih. Selalu Nabi pun melihat melengak ke langit, mengharap Allah Ta'ala tukarkan kiblat ke arah Baitul Kaabah Al-Musyarrafah.
Maka sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah solat zuhur atau asar di perkampungan Bani Salamah, yang sekarang masjid itu namanya Masjid Kiblat, maka lepas main 2 rakaat, masuk rakaat ketiga, turun wahyu Allah Ta'ala, suruh perintah tukarkan kiblat ke arah Baitullah pada Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi salat, Nabi berjalan daripada saf depan sampai ke saf akhir. Saf akhir tukar jadi saf depan tukar jadi saf akhir. Kenapa? Karena Baitul Maqdis utara Madinah dan Mekah Al-Mukarramah di mana? Selatan Madinah. Jadi Nabi kena tukar pergi ke saf belakang. Dan begitulah bertukar kita kata salat, satu salat, 2 kiblat. Itu namanya Masjid Kiblat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah Ta'ala memilih Baitul Maqdis. Bukan sembarangan. Telah diberkatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah ayat yang telah kita baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkatkan di sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa ni apa tu Masjidil Aqsa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi Isra Mi'raj, Islam belum sampai lagi ke Baitul Maqdis. Macam mana Allah Taala kata ke Masjidil Aqsa? Bangunan masjid pun tak ada. Jadi sebenarnya perkataan Masjidil Aqsa itu ialah maksudnya ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni nama asalnya ialah Masjidil Aqsa. Dan kenapa pula nama Masjidil Aqsa? Aqsa tu maknanya jauh. Aqsa tu maknanya terpelanting jauh. Kerana kalau dibandingkan Mekah Madinah dengan Baitul Maqdis, Mekah Madinah dekat juga antara satu sama lain. Tapi Baitul Maqdis tercampak jauh kat negeri Palestin. Dan dengan sebab itulah dinamakan dia Masjidil Aqsa. Ya, masjid yang terpelanting jauh atau yang jauh. Dan inilah 3 buah masjid yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk kita pergi ke sana walaupun susah payah pun disuruh oleh Nabi. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak disuruh kita bersusah payah untuk kita nak pergi berziarah, berjalan-jalan melainkan kepada 3 buah masjid. Kalau nak pergi jalan-jalan, nak pergi makan angin, susahlah. Banyak masalah, banyak belanja lah, tak payahlah, tak payah. Oh, nak pergi Amerika, susahlah, tak payah. Nak pergi ke Australia, susahlah, tak payah. Tapi kalau nak pergi ke 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan juga Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, susah pun pergilah. Sebab apa? Itulah diperintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya kita doalah ya, mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami bukakanlah kembali bumi Baitul Maqdis, Mekah dan Madinah supaya kami dapat datang ke sana dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada tempat-tempat yang mulia dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa daripada Mekah datang ke Baitul Maqdis kerana kemuliaan yang Baitul Maqdis. Allah Ta'ala telah berkatkan keliling Baitul Maqdis. Berkatkan keliling Baitul Maqdis bagaimana? Daripada Baitul Maqdis sampai ke Sungai Euphrates. Sungai Euphrates di mana? Di negeri Iraq. Dan daripada Baitul Maqdis sampai ke Sungai Nil. Sungai Nil di mana? Di negeri Mesir, di Egypt. Dan daripada Baitul Maqdis sampai ke Madinah. Madinah di mana? Di selatan, di semenanjung negeri Arab. Dan daripada Baitul Maqdis sampai ke bukit-bukit Anadol di utara. Di mana? Di Turki. Ratusan ribuan kilometer keliling Baitul Maqdis, semuanya mendapat berkat Baitul Maqdis. Gambarkan tuan, siapa-siapa dah pernah pergi ke Mesir, pergi ke negeri Syam, pergi Syria, pergi Turki, pergi Madinah, banyak pokok buah-buahan, buah-buah apple, buah lima, kalau ke Madinah, buah tamar, ya, Masya Allah, macam-macam jenis buah-buahan, subur, buminya berkat. Berkat itu datang dari mana? Daripada Baitul Maqdis. Subhanallah. Gambarkan kalau keliling ratusan ribuan kilometer semuanya mendapat berkat Baitul Maqdis, bagaimana Baitul Maqdis itu sendiri lebih lagi berkat. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Sebab itulah di sini dalam beberapa riwayat mengenai kelebihan Baitul Maqdis telah disebutkan Nabi SAW mengatakan al-na'imu fihi kal-qa'imu fi ghairi. Orang yang tidur saja di Baitul Maqdis dapat pahala seperti orang sembahyang tahajud
di tempat yang lain. Masya Allah. Kita tidur di Baitul Maqdis 2 malam 3 malam dapat pahala sembahyang tahajud di tempat lain. Wal qa'imu fihi kal mujahid fi ghairihi, dan orang yang berdiri sembahyang tahajud di Baitul Maqdis dapat pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillah di tempat yang lain. Masya Allah. Kita salat tahajud 2 rakaat di Baitul Maqdis dapat pahala jihad di tempat lain. Inilah luar biasa Baitul Maqdis. Demikian juga, yaitu Nabi SAW ditanya oleh Maimunah. Maimunah ini ialah seorang bekas daripada hamba abdi Nabi SAW. Beliau berkata kepada Nabi, "Aftini ya Rasulullah an Baitul Maqdis." Beritakanlah kepada kami ya Rasulullah mengenai Baitul Maqdis. Nabi SAW menjawab, Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis adalah bumi yang kita akan dibangkitkan dan bumi yang akan kita dikumpulkan. Masya Allah. Besok di hari akhirat Allah akan luaskan bumi Baitul Maqdis dan semua manusia akan dibangkitkan di bumi Baitul Maqdis dan akan dikumpulkan di bumi Baitul Maqdis. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'tuha sallu fiha fa inna salata fiha ka'alfi salah fi ma siwa." Datangilah Baitul Maqdis, sembahyanglah dalam Baitul Maqdis. Sesuai satu salat dalam Baitul Maqdis dapat pahala seperti 1000 salat di tempat yang lain. Maka Maimunah berkata, "Ya Rasulullah, tak semua orang dapat mampu datang Baitul Maqdis. Bagaimana kalau yang tak mampu datang Baitul Maqdis?" Maka Nabi SAW menjawab, "Fab'athu zaitan yusraju fihi kaman salla fihi." Hantarkanlah minyak untuk menerangi Baitul Maqdis, sama pahalanya seperti dia sembahyang dalam Baitul Maqdis. Jadi kalau sekiranya kita tak dapat nak pergi Baitul Maqdis, apa sebab tak dapat, maka siapa-siapa nak pergi Baitul Maqdis, kita kirim ya. Aku kirim kau ya. Zaman dulu orang kirim minyak, sebab minyak ni menjadi sumber bakar untuk menerangkan Baitul Maqdis. Tapi sekarang orang dah tak ada kirim minyak lagi. Orang kirim fulus. Ya, zaman dulu kirim minyak, zaman sekarang kirim fulus. Zaman dulu memang dalam Baitul Maqdis ada satu perigi. Perigi itu besar dan perigi itu namanya perigi minyak. Mana-mana orang hantar minyak disimpan situ, disimpan untuk apa? Untuk kegunaan Baitul Maqdis, untuk menerangkan Baitul Maqdis. Jadi zaman dulu pakai minyak, zaman sekarang tak pakai minyak, pakai elektrik. Jadi siapa-siapa nak bersedekah ke Baitul Maqdis, maka dia hantarkan kirim, Ustaz saya nak kirimlah untuk Baitul Maqdis. Nanti kita hantarkan masuk ke tabung Baitul Maqdis. Baik, Masjidil Aqsa dia ada tabung sana. Jadi sana kita masukkan, jadi digunakan untuk elektrik, untuk api air, untuk kita kata pembersih-pembersih, pekerja-pekerja. Semua akan mendapat pahala seperti dia salat dalam Baitul Maqdis. Dan dalam riwayat lain pula Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang bersedekah 1 dirham di Baitul Maqdis, maka dapat pahala seperti bersedekah 1 gunung Uhud. Masya Allah, 1 gunung Uhud, besarnya. Padahal gunung Uhud tu gunung yang paling besar di kota Madinah. 10 km panjang, 5 km lebar. Wow, macam tu besar, dapat pahala dengan 1 dirham. Ini kelebihan Baitul Maqdis. Nah, siapa yang bersedekah setengah keping roti di Baitul Maqdis, maka dia dapat pahala, dia akan diharamkan Allah daripada api neraka. Masya Allah. Sedekah setengah keping roti di Baitul Maqdis diharamkan daripada api neraka. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ada saudara kawan di Baitul Maqdis, kita boleh kirim. Jadi dengan kita pun mudah-mudahan dapatlah pahala. Memang Baitul Maqdis pun banyak orang susah juga, orang miskin, bahkan orang yang melarat pun ada, orang Palestin ya, dengan keadaan zaman sekarang ni, dengan apa yang mereka mengalami kehidupan kesulitan mereka. Jadi kalau kita bersedekah, kita dapat pahala ganjaran yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun mungkin tak ada orang nak ke sana pun, kita boleh hantarkan melalui transfer untuk kepada kawan-kawan kita yang dekat sana untuk sampaikan ke tabung Baitul Maqdis. Itulah dia tuan-tuan, banyak lagi kelebihan Baitul Maqdis ini. Jadi ini sebab itulah Baitul Maqdis Allah Ta'ala telah pilih untuk dijadikan sebagai kiblat yang pertama untuk seluruh umat yang beriman. Sebab itu Nabi kita SAW pun datang ke Baitul Maqdis pada malam Isra' Miraj. Tidak dipanggil Nabi-Nabi, mari semua datang ke Mekah, kita kumpul kat Mekah, ni Muhammad naik atas langit. Tak ada. Bahkan Nabi sendiri pergi
pergi menghadap pada sekalian para nabi-nabi dan rasul pada malam Isra dan Mi'raj, dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit untuk menghadap Rabbul Alamin. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu antara kelebihannya Baitul Maqdis. Dan lagi satu kelebihan pula, di dalam bukit atau batu syurga itu, di bawahnya ada satu gua. Gua ini dinamakan Gharul Anbiya, guanya para nabi-nabi. Tak ada seorang nabi pun datang ke Baitul Maqdis melainkan mereka akan semayang dalam gua ini. Kenapa pula kelebihannya? Kerana gua ini terletak di bawah batu syurga. Jadi kalau dia letak bawah batu syurga, siapa yang masuk dalam gua ini, dia semayang, dia sepertilah dia semayang dalam kebun syurga. Kalau kita di Madinah, kita masuk dalam Raudhah. Apa tu Raudhah? Kebun syurga. Di antara mihrab, di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Tapi pernah pergi Madinah, tahulah kan, Raudhah. Rebut orang nak salat kat situ. Kalau sekiranya Baitul Maqdis, itulah dia Raudhah di bawah batu syurga. Subhanallah. Tak pelik kenapa Baitul Maqdis menjadi rebutan semua agama. Yahudi pun rebut Baitul Maqdis, orang Kristian pun merebut Baitul Maqdis, ya. Dan orang Islam juga merebut Baitul Maqdis sebab dia adalah tanah suci yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi Allah Isa AS dilahirkan di Baitul Maqdis pada zaman pemerintahan Roman. Dan beliau besar di Baitul Maqdis dan kemudian mengawak manusia beriman kepada Allah dengan mempertuhankan Tuhan yang satu. Tetapi Nabi Isa AS dikhianati oleh seorang Yahudi yang bernama Judas. Judas ini dia adalah seperti muridnya Nabi Isa AS. Dan orang Yahudi memang sangat marah pada Nabi Isa AS. Kerana Nabi Isa AS mengajar agama kasih sayang antara satu sama lain. Itulah ajaran Islam juga, ya. Nabi Isa mengajar jangan kita merampas dan membunuh hak orang lain. Itulah juga ajaran Islam. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka ada satu konsep yang di mana mereka boleh bunuh dan boleh merampas harta orang lain selain daripada golongan Yahudi. Dan dengan itu mereka tak puas hati dengan Nabi Isa AS dan mereka membuat planning untuk supaya Nabi Isa ditangkap oleh Roman. Maka dengan itu Roman nak mencari Nabi Isa untuk membunuh dan menangkap Nabi Isa. Tapi Roman tak pernah kenal Nabi Isa. Jadi Judas ini satu malam dia beritahu kepada Roman bahawa Nabi Isa ada makan malam di satu tempat ini. Maka dia pun buat rancangan dengan Roman. Roman kata, aku nak tangkap Isa tapi aku tak kenal mana satu Isa. Maka Judas kata, nanti aku masuk dalam bilik dia tengah makan, orang yang aku salam, itulah dia Isa. Maka di sini planning dijalankan. Maka Judas datang dengan tentera Roman. Judas masuk ke dalam bilik Nabi Isa tengah makan dengan murid-muridnya, maka dia pun salam pada Nabi Isa. Bila salam Nabi Isa, apa jadi? Allah tukarkan muka dia jadi muka Nabi Isa jadi muka Judas. Dah bertukar. Bila Roman masuk, Roman tangkap siapa? Tangkap Judas. Bukan tangkap Nabi Isa, pasal muka dia dah bertukar. Jadi dengan itulah maka orang yang dibunuh dan salib itu sebenarnya bukan Nabi Isa, tetapi Judas yang disalib dan yang dibunuh. Itulah Allah Ta'ala mengatakan, iaitu wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak bunuh Nabi Isa, mereka tak crucified Nabi Isa, tetapi telah disamarkan, sudah diterbalikkan wajah-wajahnya. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa AS diangkat ke langit. Di manakah Nabi Isa diangkat ke langit? Di atas satu bukit yang bernama Jabal Zaitun. Di sana ada bekas tapak kaki Nabi Isa AS dan di situ ada last footprint of Nabi Isa sewaktu Nabi Isa naik ke langit. Dan Nabi Isa akan turun kembali pada akhir zaman, iaitu untuk membunuh Dajjal. Dia akan datang, dia akan turun untuk membunuh Dajjal pada zaman Imam Mahdi nanti. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi banyak kisah para nabi-nabi yang berlaku di bumi Baitul Maqdis. Selain daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Masya Allah, panjang sekali kalau kita nak cerita satu malam ni tak habis. Tapi cukuplah sikit-sikit saja tuan-tuan ya. Nanti kita sambung lagi penyampaian kita. InsyaAllah saya punya penyampaian Isra Mi'raj ini tak habis lagi malam ni. Saya dah mula semalam di Masjid Al-Khair, malam di Masjid Istighfar.
Nanti hari Sabtu pagi jam 10 pagi saya akan berada di Masjid Muhajirin untuk menyampaikan episod yang ketiga Isra dan Mi'raj. Dan nanti pada hari Sabtu juga sebelah malam lepas maghrib akan saya sampaikan pula episod yang keempat Isra dan Mi'raj. Ya, dan kemudian insya-Allah pada hari Ahad jam 8 malam melalui Madrasah Al-Junaid akan kita mengadakan sesyarahan forum Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Jadi minggu ni minggu Isra dan Mi'raj, tuan-tuan dan puan, ya. Jadi begitulah kita bermohon pada Allah Taala. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, dengan keberkahan Nabi yang kau telah kasihi, yang kau cintai, yang kau telah tinggikan darjatnya, yang kau telah bukakan pintu-pintu langitmu untuk menyambut kedatangan Nabi-Mu yang mulia pada malam Isra dan Mi'raj. Kami mohon padamu ya Allah, bukakanlah pintu ma'rifat pada kami. Bukakanlah mata hati kami untuk mendapatkan kemanisan dan kelazatan dalam beribadat padamu. Khusyukkanlah hati kami dalam ibadat padamu ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam sekalian amal-amal kami ya Allah. Buangkanlah dari hati kami sifat riya, ujub dan sum'ah, sombong dan takbur, hasad dan kitamak dan haluba. Masukkanlah hati kami dengan sifat ikhlas, sifat redha, sifat syukur, sifat sabar, sifat tawaduk, sifat cinta padamu dan cinta pada Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami semua akan mati ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dan Islam dalam husnul khatimah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami yang sedang sakit, yang bermohon doa daripada kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit COVID-19 daripada negara kami, daripada negara-negara jiran dan daripada seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah rumah-rumah Allah, masjid-masjid kembali seperti biasa ya Allah. Dapat kami beribadat di dalamnya seperti biasa ya Allah. Dan bukakanlah kembali Mekah dan Madinah untuk mereka yang ingin melakukan haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, semua kami dalam majlis ini dan yang ada di rumah mempunyai berbagai-bagai hajat ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah Masjid Al-Istighfar ini dan juga ahli lembaganya yang telah membuatkan majlis pada malam ini untuk sama-sama kita menghayati akan sejarahnya Isra dan Mi'raj. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, ampunkanlah kami, ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami dan sekalian muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ceramah kita pada malam ini merupakan salah satu sesi dakwahnya Masjid Al-Istighfar. Sama-samalah kita membantu menyokong masjid kita dengan kita berderma seikhlasnya di tabung-tabung masjid, yang dari dalam masjid, yang di rumah melalui akaun number yang ada tertera di depan skrin kita. Mudah-mudahan dia sebagai satu bukti syukur kita kepada Allah yang kita dilantik dan dipilih menjadi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat kelebihan dan kebaikan dengan berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita besok di yaumul qiyamah dikumpulkan Allah bersama-sama Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada saya, mohon ribuan maaf dan penyampaian saya kalau ada tersilap terkasar bahasa, tersinggung perasaan, mana benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Mari sama-sama kita akhirnya baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.